أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi peluang untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hadis untuk tingkatan 4, kita akan pergi pada hadis yang kedua pada muka surat yang ke-10. Pada yang sudah kita dah belajar tentang innamal a'malu binniyat. Kita telah belajar hadis tentang niat. Habis. Jadi kita akan masuk pada hadis baru, hadis yang kedua pada hari ini. Pada muka surat 10, al-hadits tsani, al-mawdu' syu'abul iman, cabang-cabang iman. Tajuk dia adalah cabang-cabang iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah meridai akannya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Iman itu ada 60 lebih cabang. Wal haya'u, dan malu, syu'batun minal iman, satu cabang daripada iman. Dan malu adalah satu cabang daripada iman. Hadis menceritakan tentang iman adalah satu cabang dari malu adalah satu cabang daripada iman. Kita tengok rawiul hadis, perawi hadis. Huwa Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dawsi, wa kannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hurairah la'annahu ra'ahu yahmilu al-hirrah qittah fi kummi qamisihi, wa huwa aktsaru sahabah riwayatan an Rasulullah sallallahu alaihi wa ahfazuhum, wa rawiya anin nabi 5,000 wa 374 hadithan, wa aslama 'amal Khaybar, thumma lazama an-nabiy hatta sara ahfazu ashabihi, wa mata bil Madinah sanatan 57 أو 58 وعمره 78 سنة. Perawi hadis adalah huwa Abdurrahman. Dia adalah yang bernama Abdurrahman bin Sakhri ad-Dawsi. Dia yang bernama Abdurrahman bin Sakhri ad-Dawsi. Wa kannahu, dan diberi gelaran, akannahu, dia diberi gelaran oleh Rasulullah. Dia diberi gelaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hurairah, dengan Abu Hurairah. Diberi gelaran dengan Abu Hurairah kerana apa? Li'annahu, kerana ra'ahu yahmilu, Nabi, kerana dia dilihat, yahmilul hirwah, dia membawa anak kucing. Dia kerana dilihat membawa kucing, anak kucing, fi kummi qamisihi, pada kummi ni lengan baju, pada lengan baju, mana pada lengan jubah dia. Lengan jubah dia besar, besar. Mana dia ada bawa anak kucing dalam lengan jubah dia tu. Sebab tu dia diberikan gelaran oleh Rasulullah SAW, Abu Hurairah, bapa kepada kucing. Hirrah tu kucing, bapa kepada kucing. Wa huwa aktsaru sahabah, dan dia adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan daripada Rasulullah SAW
wa ahfazuhum, dan yang banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah seorang sahabat, aksarul sahabat riwayah, yang salah seorang sahabat yang banyak periwayatan hadis dia. Salah seorang sahabat yang banyak periwayatan hadis dan salah seorang sahabat yang banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawiyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis. Dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW sebanyak 5374 hadis, dan semuanya 5374 hadis ni dihafal. Wa aslama 'amal Khaybar, dia masuk Islam pada tahun Khaybar. Thumma lazama an-nabiyyu, kemudian dia melazimi Nabi. Nabi ni maksud dia sentiasa mengikuti Nabi. Sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia melazimi Nabi, sebab dia sentiasa mengikut Nabi. Hatta sara, sehingga dialah menjadi ahfazu ashabihi, sehingga dia menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak hafalan dia. Salah seorang sahabat yang paling banyak hafalan dia, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wa mata bil Madinah, dan dia ni meninggal di Madinah. Wafat di Madinah pada tahun 57 Hijrah ataupun 58 Hijrah. Sama ada dia wafat 57 Hijrah ataupun 58 Hijrah. Tapi dia meninggal di Madinah, dan pada umur dia yang berumur pada 78 tahun. Dia berumur 78 tahun, dia meninggal di Madinah. Dan ini adalah perawi hadis. Perawi hadis kita patut kenal, sebab kita tahu kalau perawi hadis ni, bila kita lihat, ini adalah hadis yang sahih. Bila kita tengok siapa yang merawikan hadis, riwayatan sanad hadis tu mana sampai. Yang ketiga, kita pergi kepada tafsirul mufradat. Yang pertama, bid'un kinayatul a'dad ma baina 3 ila 9. Bid'un adalah kinayah. Kinayah ni adalah yang diterjemahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kinayatul a'dad, kinayatul a'dad ma baina 3 ila 9. Kiasan. Kinayah ni di mana bid'ah adalah kiasan sahaja. Kiasan di atas apa? Kiasan di antara nombor 3 dan hingga ke nombor 3 ke nombor 9. Bid'ah ni adalah kiasan sahaja, kiasan di atas nombor 3 sehingga nombor 9. Bermaksud iman ini dia ada di antara 63 ataupun 69. Banyak cabang dia ada di antara 63 ataupun 69. Maksudnya itu, maknanya tak tahu yang mana yang tepat. Mana dia ada lebih 60 lebih cabang, tu kata 60 lebih cabang. Sama ada di antara dia ada di mana iman tu di antara 63 ataupun sehingga 69. Syu'bah ni maklum itu adalah sebahagian. Syu'bah ada syu'bah ni macam satu kelompok. Syu'bah sebahagian. Khoslah ataupun seikatan. Khoslah ni macam ikatan khoslah, satu ikatan. Al-haya'u lughatan taghayyurun wa inkisarun, perubahan yang berlaku yusibu yang menimpa manusia daripada khauf, daripada takut apa yang memalukan, Maksudnya taghayyurun wa inkisarun, dia berubah atau perubahan yang menimpa manusia. Wa inkisarun tu perubahan, taghayyurun wa inkisarun perubahan yang menimpa manusia kerana takut. Min khaufin, daripada ketakutan, ma yu'abu bihi, daripada ketakutan, perubahan yang menimpa manusia, min khaufin, daripada ketakutan, ma yu'abu bihi, apa yang memalukan dengan perkara itu. Maknanya
itu adalah haya, malu. Perubahan pada manusia kerana ketakutan kerana ketakutan kepada perkara yang memalukan. Nampaknya tepat sikit. Kerana daripada ketakutan kepada perkara yang memalukan. Berubahnya manusia, perubahan yang berlaku kepada manusia daripada ketakutan kepada perkara yang memalukan. Itulah malu, perkara yang mengaibkan. Wa syara'an khuluqun yab'athu 'ala al-ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taksiri fi haqqi sahibil haqq. Ni dapat syara'an ni. Wa syara'an al-hayat tu dari segi bahasa, wa syara'an dari segi syarak. Khuluqun yab'athu al-ijtinabil qabih. Wa syara'an khuluqun yab'athu, dan syarak malu dari segi syarak adalah khuluqun yab'athu, akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Khuluqun yab'athu ala ijtinabil qabih, akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Wa yamna'u, dan menghalangi seseorang, wa yamna'u minat taksir, dan menghalangi seseorang dari melakukan kelalaian. Wa yamna'u minat taksir, dan menghalangi seseorang dari melakukan kelalaian. Fi haqqi sabihil haqq, dan mencegah sikap melalaikan orang lain. Itu adalah malu dari segi syarak. Malu dari syarak adalah akhlak yang mendorong seseorang itu untuk meninggalkan perbuatan yang buruk, dan dia juga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa, dan mencegah sikap melalaikan orang lain. Jadi sampai di sini saja untuk hadis kita pada hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.